Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat Prof. Madya Dr. Azhar bin Harun dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 2 ingin membincangkan tentang imbangan bayaran dan kestabilan. Saya, Wan Nur Syasha Afifah binti Wan Hanafi, nombor matrik 271049. Saya akan bincangkan bagaimana akaun semasa Malaysia pada suku kedua merekodkan lebihan sebanyak 14.4% semasa pandemik COVID-19. Sepanjang pandemik di negara ini berlaku, pada suku tahun kedua, imbangan akaun semasa Malaysia telah mencatat lebihan RM14.4 bilion iaitu telah berlaku peningkatan sebanyak 17.2% berbanding pada suku sebelumnya iaitu RM12.3 bilion. Perkara ini telah disampaikan oleh Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin bahawa lebihan yang dialami ini didorong oleh peningkatan potensi dalam barangan walaupun sejak suku tahun kedua mengalami defisit dalam sektor perkhidmatan disebabkan oleh virus yang melanda seluruh negara termasuk Malaysia. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan antara industri pengeluaran getah utama, manakala barangan import ataupun barangan daripada luar negara terdapat peningkatan yang ketara jika dibandingkan dengan suku sebelumnya. Antara barangan yang diimport dari negara Malaysia adalah dari China, Jepun dan Singapura. Sementara itu, akaun barangan mengalami peningkatan sebanyak 11.1% dengan catatan yang lebih tinggi sebanyak 40.7 bilion pada suku tahun ini. Hal ini menunjukkan perbandingan dengan suku yang sebelumnya iaitu 36.6 bilion. Selain itu, pengeksportan yang lebih tinggi dengan jumlah RM244 bilion telah meningkat sebanyak RM18.5 bilion. Di samping itu, antara barangan dari Malaysia seperti barangan elektronik, getah dan petroleum telah diekspor ke China, Amerika Syarikat dan Singapura. Dan juga pada suku tahun kedua terdapat lebihan akaun semasa yang berjumlah RM1.4 bilion berbanding dengan suku tahun pertama iaitu sebanyak RM3.6 bilion. Hal ini kerana pembayaran daripada luar negara berkurang berikutan dengan kuantiti pekerja asing di Malaysia yang semakin berkurang. Malaysia juga mencatat penerimaan yang lebih tinggi daripada luar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Azhar bin Harun dan rakan-rakan sekalian. Saya, Nur Zahidah binti Zulkarnain dengan nombor matrik 282103 akan meneruskan perbincangan tentang bagaimana akaun semasa Malaysia pada suku tahun kedua merekodkan lebihan sebanyak 14.4% pada musim pandemik COVID-19. Selanjutnya, perkhidmatan perdagangan juga menunjukkan bahawa import daripada luar negara berjumlah 36.5 bilion iaitu lebih tinggi jika dibandingkan dengan catatan ekspor iaitu barangan daripada Malaysia yang diekspor ke luar negara berjumlah 21.1 bilion. Ini menunjukkan negara ini lebih bergantung kepada keluaran dan barangan daripada negara luar untuk melengkapi segala keperluan. Contoh yang paling dekat yang kita boleh ambil ialah semasa COVID-19 ini. Malaysia mengambil vaksin-vaksin daripada negara luar untuk diberi kepada masyarakat di Malaysia. Manakala, Malaysia tidak dapat mengeksport keluaran yang banyak kepada negara luar dan tidak dapat menghasilkan kebergantungan negara luar kepada Malaysia. Terdapat juga peningkatan defisit pada pengangkutan sebanyak 6.4% disebabkan Malaysia banyak terlibat dalam import barangan daripada negara lain. Hal ini kerana proses untuk mengimport barangan daripada negara luar juga memerlukan kos dan melibatkan kos untuk muatan-muatan yang menghantar barangan tersebut, contohnya seperti kos-kos kargo dan sebagainya. Seterusnya, terdapat kawalan kemasukan pelancong-pelancong asing dari mana-mana negara dan juga warga negara Malaysia tidak dibenarkan untuk melancong atau pergi ke luar negara sama ada untuk urusan peribadi ataupun pekerjaan.
Syarikat-syarikat penerbangan juga tidak dapat beroperasi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dijalankan ataupun PKP. Hal ini akan memastikan tiada penularan virus daripada mana-mana negara lain. Tetapi, ia akan menyebabkan negara mengalami defisit yang tinggi sebanyak 3.6 bilion pada suku tahun yang berikutnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita akan membincangkan 3 cara yang boleh digunakan bagi mengelak imbangan bayaran defisit dalam akaun perkhidmatan. Cara yang pertama adalah meningkatkan ekspor dan mengurangkan import. Kita perlu mengeluarkan barangan ataupun produk tempatan dengan lebih banyak untuk dipasarkan dan dijual di luar negara bagi mengurangkan penggunaan perkhidmatan pengangkutan dari negara luar, dan ia dapat meningkatkan penggunaan pengangkutan tempatan dalam mengekspor barang atau produk ke luar negara. Dengan memasarkan lebih banyak barangan tempatan ke luar negara, ia dapat meningkatkan aktiviti ekspor berbanding aktiviti import. Apabila aktiviti ekspor dijalankan secara aktif berbanding aktiviti import, maka sumber pendapatan negara juga dapat meningkat dengan pesat. Ini kerana negara dapat memperoleh hasil, iaitu hasil cukai melalui penggunaan perkhidmatan pengangkutan tempatan yang dibayar oleh negara luar yang mengimport barang dari Malaysia untuk memenuhi permintaan di negara mereka. Cara yang seterusnya ialah menggalakkan dan juga meningkatkan sektor pelancongan dalam negara. Kita perlu memastikan pembangunan ataupun sektor pelancongan domestik negara berlangsung dengan pesat bagi meningkatkan pelancongan domestik dan juga mengurangkan aktiviti perjalanan ke luar negeri atau negara. Keadaan ini dapat mengurangkan aliran keluar mata wang Malaysia dan dapat meningkatkan aliran masuk mata wang asing dalam negara Malaysia. Sektor pelancongan yang berkembang maju dapat membantu negara meningkatkan ekonomi negara. Keadaan ini dapat mengurangkan defisit dalam akaun perkhidmatan apabila pelancong-pelancong lebih gemar menggunakan perkhidmatan pengangkutan tempatan di Malaysia. Okey, cara yang terakhir adalah menggalakkan penggunaan pengangkutan tempatan. Kita perlu meningkatkan kecekapan dan kualiti perkhidmatan pengangkutan tempatan dengan melakukan penyelenggaraan secara berkala. Penyelenggaraan yang dijalankan dapat mendorong orang ramai untuk menggunakan pengangkutan tempatan kerana perkhidmatannya yang lebih cekap dan bermutu tinggi. Perkhidmatan tempatan juga perlu dibangunkan setanding dengan negara luar supaya penggunaan perkhidmatan tempatan digunakan dengan lebih aktif berbanding penggunaan perkhidmatan dari negara luar. Selain itu, pihak yang menjalankan aktiviti mengekspor juga perlu digalakkan untuk menggunakan perkhidmatan pengangkutan tempatan apabila menjalankan aktiviti transaksi dengan negara luar. Peningkatan penggunaan pengangkutan tempatan dapat mempengaruhi defisit dalam akaun perkhidmatan. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bagaimana tarikh ekspor dan subsidi dapat membaiki imbangan pembayaran? Tarikh ekspor merupakan cukai yang dikenakan ke atas barang import. Hal ini dapat dilihat apabila tarif dikenakan, harga barang import relatif akan lebih mahal, maka jumlah import akan berkurangan. Dengan ini, ekspor bersih akan meningkat dan dapat membaiki imbangan pembayaran. Subsidi ekspor pula ialah bantuan kerajaan diberi kepada pengeluar untuk menggalakkan aktiviti ekspor. Harga barang ekspor lebih murah dan nilai ekspor akan meningkat. Dengan ini, ekspor bersih meningkat dan dapat membaiki juga imbangan pembayaran. Tarif yang dikenakan akan menyebabkan barangan import menjadi mahal. Dengan itu akan menyebabkan permintaan terhadap barangan import akan berkurangan. Subsidi yang dikenakan pula boleh menyebabkan harga barangan ekspor murah. Lalu ia dapat meningkatkan permintaan barangan ekspor di pasaran. Peningkatan ekspor dan pengurangan barangan import ini dapat membaiki imbangan pembayaran negara. Bagaimana imbangan pembayaran boleh menyumbang kepada pembangunan negara? Melalui rizab pertukaran asing. Dapat menambah rizab pertukaran asing dalam negara. Rizab pertukaran asing adalah aset asing yang disimpan atau diuruskan oleh bank pusat sesebuah negara. Emas atau mata wang tertentu digunakan untuk membuat rizab.
Ia juga boleh menjadikan hak pengeluaran khas dan instrumen mata wang asing yang boleh dipasar seperti bil pemerdaharaan, bon kerajaan, bon dan saham korporat dan pinjaman mata wang asing. Yang kedua adalah nilai mata wang tempatan. Permintaan ekspor tinggi akan menyebabkan nilai mata wang tempatan meningkat dan harga barang ekspor berkemungkinan meningkat. Apabila harga barang ekspor meningkat, pendapatan negara juga meningkat dan juga dapat mengurangkan penawaran barang import. Seterusnya dapat menstabilkan politik. Apabila politik stabil, ia akan menarik minat pelabur asing. Imbangan pembayaran positif dapat menarik minat ramai pelabur untuk melabur di negara kita. Kerana pelabur-pelabur asing menggemari negara yang mempunyai kestabilan politik dan ekonomi. Seterusnya dapat mengurangkan hutang negara. Nilai hutang sektor awam dan swasta semakin rendah dan dapat mengurangkan hutang negara. Dan juga dapat mengelakkan kita daripada membuat pinjaman luar negara. Apabila stok mata wang asing meningkat, kerajaan tidak perlu meminjam dari badan-badan kewangan antarabangsa seperti bank negara, tabung kewangan antarabangsa dan sebagainya. Yang kelima, dapat meningkatkan penggunaan tenaga. Apabila permintaan ekspor tinggi, ia akan menyebabkan barang tempatan meningkat permintaannya. Ia juga menyebabkan pengeluar tempatan Malaysia menggunakan tenaga penuh dan juga dalam masa yang sama dapat mengurangkan masalah pengangguran dalam negara. Yang terakhir sekali, dapat menurunkan kadar pertukaran mata wang asing. Dapat menurunkan kadar pertukaran mata wang asing akibat daripada permintaan ekspor yang tinggi dan meningkat. Ia bermakna jumlah wang masuk negara lebih banyak berbanding jumlah wang keluar negara dan seterusnya menyebabkan permintaan mata wang negara meningkat. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.